warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita walaupun sudah keluar daripada jadual asal, kerana minggu lepas saya ke Aceh dan merata tak sempat nak memenuhi jadual asal. Dan kebetulan minggu ini pula saya tahu ramai orang yang cuti, ramai yang balik kampung. Dan tapi insya-Allah kita akan terus kuliah seperti biasa. Kita sambung ayat yang terakhir sebelum kita masuk kepada hadis, yaitu waqala ta'ala idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah, maksudnya, dan ingatlah, idza qalatil malaika, ketika malaikat berkata, ketika para malaikat berkata, kerana malaikah adalah jamak ataupun plural kepada malak, iaitu satu malak, angel. Malaikah sebenarnya ialah angels, tapi kita, macam saya sebut, kita samakan, kita malaikat. Tapi sebenarnya malaikah adalah jamak. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah yubashshiruki, yakni memberikan tabsyir, yakni khabar gembira. Sebab itu kita sebut Nabi itu basyiran wa nadhira. Basyir, yubashshiruki, yakni memberikan khabar gembira kepada engkau, bikalimatin minhu ismuhul masih, dengan kalimah daripadanya, bikalimatin minhu ismuhul masih, dengan satu kalimah daripadanya yang namanya Al-Masih. Sambung ayat itu, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, wajihan fid dunya, yang mempunyai kedudukan fid dunya wal akhirah, pada hari akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk di kalangan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa ke? Tak jumpa? Oh. Lama sudah mengaji, cikgu sudah mati. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam ayat ini hanya mau untuk mengambil tentang tabsyir, tentang khabar gembira, yaitu khabar gembira kepada Maryam bahwasanya dengan kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Cuma saya nak sentuh beberapa perkara. Kalau kita lihat kepada Al-Quran, kita akan dapati Maryam pada awal dapat khabar bahwasanya dia akan dapat anak, dia berduka cita, kerana ketika itu ia adalah satu masalah besar kepadanya, kerana dia tidak mempunyai suami dan dia akan hadapi apa yang akan dikatakan oleh masyarakat kepadanya. Dan itulah yang difikirkan oleh dia.
Dan saya telah sebut dalam beberapa siri kuliah kita, masalah paling besar yang dihadapi oleh para pendakwah ialah bukan sangat masalah tekanan di sudut fizikal, tapi perkara yang besar yang dihadapi oleh orang yang membawa risalah Allah ialah tekanan di sudut psikologi. Apabila dia dituduh, kerana manusia mula berperang dengan memerangi seseorang dengan memerangi di sudut psikologi. Kalau dia perang tokoh, dia bukan perang penjenayah. Sebab itu dia akan tuduh Nabi gila, tukang sihir, banyak tuduhan-tuduhan yang akan menjadikan manusia terdesak dan sukar. Apabila kita memulakan dakwah, kita sampai benda yang baik, dia bukan saja kalau dia tak terima satu hal, tapi dia akan associatekan kita ataupun dia akan kaitkan kita dengan satu hal yang lain. Yang ramai orang akan kecewa dengan tuduhan demi tuduhan ini. Dengan itu maka mereka akhirnya mungkin akan rasa bebanan dakwah ini banyak kepada bebanan tuduhan. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila beri khabar gembira, pada khabar ini khabar gembira kepada Maryam. Tetapi yang difikirkan oleh Maryam, apakah yang akan dikatakan oleh pengikut ataupun penduduk negerinya. Dan kita, kalau kita fikir, bukan senang. Maryam wanita salihah, tak ada buat apa-apa. Walam yamsasni bashar, tak ada satu lelaki pun sentuh Maryam. Tiba-tiba ni nak dapat anak dan menjadi perbualan semua masyarakatnya. Terpaksa bawa perutnya dalam keadaan yang susah, menyendiri untuk melahirkan Isa bin Maryam. Nak dibandingkan bebanan yang kalau kita kena dakwah kadang-kadang pada anak kita pun bukan baik sangat kan. Tapi orang-orang yang saleh yang telah mendahului rangkaian kerja agama ini telah mengambil risiko dan bebanan ini tanpa pernah mereka lakukan apa-apa pun untuk diklasifikasikan mereka sebagai orang-orang yang telah melakukan kesalahan terhadap manusia lain. Kita mungkin ada kesalahan, terlanjur perkataan kita dan seumpamanya. Innallaha yubashshiruki bi kalimah. Allah memberikan khabar kepada engkau dengan kalimah. Karena Nabi Isa alaihi salam akhirnya menjadi khabar gembira kepada Maryam, sehingga hari ini kita menyebut Isa bin Maryam. Dalam agama ini, tokoh yang paling diangkat dalam agama ialah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Ibrahim yang paling tinggi. Sama ada Yahudi, Kristian ataupun Islam, tak ada siapa pernah berselisih tentang Ibrahim. Sebab itu mereka namakan dengan Abrahamic faith, sebab agama Ibrahim. Kemudian para Nabi alaihi wassalatu wassalam, Nabi Isa alaihi salam. Dan kita ada beberapa perkara saya nak sebut. Pertama, kita sebut Isa alaihi salam, kita sebut Musa alaihi salam. Kerana kita salam, kesejahteraan kita minta. Salawat dan salam dia ada dua. Satu, ia Allahumma salli ala Muhammad. Kita selawat kerana, pertama, kerana selawat itu dalam kategori doaul ibadah. Kita doa kerana tanda ibadah. Walaupun kita tahu Nabi itu dah sejahtera, tapi oleh kerana Allah menyuruh kita berselawat kepada Nabi-Nya, maka kita selawat. Kerana selawat itu kebaikannya balik kepada kita. Kebaikannya balik kepada kita kerana ia menghubungkan perasaan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita disuruh membanyakkan selawat, yakni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehingga habis. Dan ada banyak lafaz-lafaz selawat ini tentang ahli kepada Nabi Muhammad, kepada kaum keluarga Nabi Muhammad, kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis satu kitab Jala'ul Afham, tulis kitab bagaimana nak memahami fi fada'is salati ala khairil fi fada'is salawati ala khairil anam, tentang sebab
kelebihan berselawat kepada sebaik-baik insan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni bukan kena pergi tengah padang ramai-ramai baru selawat, tak. Dia selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia orang kata kita ni apa ni tak pergi selawat. Dia kata nak pergi mana selawat kat sini ya. Dok, dia kena pergi tengah padang. Ramai-ramai tu baru boleh selawat. Dalam riwayat Abu Dawud An-Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salawatakum tablughuni haitsuma kuntum. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu sebagai kubur. Jadi jangan jadikan rumah sebagai kubur. Dah banyak riwayat rumah sebagai kubur ni. Jangan jadikan rumah sebagai kubur, dan jangan jadikan kuburku sebagai perayaan. Berselawatlah kepadaku, kerana selawat kamu itu sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Yani kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taj'alu buyutakum qubura. Kan? Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Jadi kemudian Nabi kata, inna syaitan yafirru minal buyut atau minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Baqarah. Menunjukkan Nabi kita jangan jadikan rumah sebagai kubur. Baca Quran di rumah. Maksudnya orang tak baca Quran di kubur lah. Itu mafhum yang dipahami oleh mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dan sebahagian qaul dalam mazhab Ahmad. Kita disuruh berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ada hubung kasih dan hubung cinta antara kita dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala kata, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin wa kadzalika najzil muhsinin. Allah kata, dan kami tinggalkan untuknya pada orang-orang yang selepasnya, pada orang-orang yang akhir. Apa dia Allah tinggalkan? Salamun ala nuhin fil alamin. Selawat kepada salam, ucapan salam kepada Nuh untuk sekalian alam. Demikian itu kami membalas bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Para ulama tafsir berbahas apa yang Allah tinggalkan. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Apa yang Allah tinggalkan? Mereka kata takdirnya ialah salamun ala nuhin. Yang ditinggalkan itu ialah salam kepada Nuh. Maka para ulama menyebut tentang kita berselawat juga bukan saja berselawat dan salam ini bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga kepada juga para anbiya yang datang sebelum daripada itu. Allah kata salamun ala Nuh, salam kepada Nuh. Maka kita pun salamun ala Nuh. Dan kita sebut Nabi Nuh alaihi salam, kepadanya itu salam. Kita doakan untuk dia, dia memang sejahtera kerana ia menghubungkan perasaan kita dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dia menghubungkan perasaan kita dengan perjuangan yang telah dia ambil dan risiko cinta dan kasih yang telah dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kerana agama ini dia dibina di atas hubungan kasih dan cinta. Hubungan kita dengan para anbiya bukan kerana hanya mengumpul jasa yang telah ditinggalkan, tetapi menghambarkan perasaan cinta, mengeluarkan perasaan cinta, menzahirkan perasaan cinta kita kepada mereka di atas apa yang mereka lakukan itu dan hubungan mereka dengan Tuhan. Kerana cinta kepada orang-orang yang saleh itu sebahagian daripada tuntutan agama, dan para anbiya merupakan kepala kepada orang-orang saleh. Maka kita diajar. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim buat satu benda yang besar. Inna hadza la bala'ul azim.
Apa yang apa nama Nabi Ibrahim lakukan tentang nak sembelih anaknya. Allah kata ini adalah balaul mubin. Ini adalah satu ujian yang besar. Karena bukan untuk letakkan pisau memotong tengkuk anak. Untuk memotong tengkuk semua orang boleh. Tapi untuk berhadapan dengan perasaan, untuk memotong tengkuk itu ialah tengkuk anak sendiri, ialah sesuatu yang besar yang tidak boleh dilakukan oleh sesiapanya. Allah kata wa fadainahu bidzabhin azim. Kami ganti untuk Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Gantian kibas yang lain Allah ganti. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Sekali lagi macam Nuh, dan kami tinggalkan untuknya pada orang-orang yang selepasnya. Apa dia? Salamun ala Ibrahim. Salam kepada Ibrahim. Wa kadzalika inna kadzalika najzil muhsinin. Dan demikian itulah sesungguhnya kami demikian itulah membalas orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Salam. Jadi bila kita Allahumma salli ala Muhammad, kita ingat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salam, kita salam kepadanya, kerana itu titah perintah Allah di dalam Al-Quran. Demikian apabila Allah Ta'ala cerita tentang Musa dan Harun, Allah kata wa tarakna alaihima fil akhirin. Kami tinggalkan untuk mereka berdua pada orang-orang yang selepasnya. Salamun ala Musa wa Harun. Salam untuk Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami demikian itulah membalas bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Sebab itu apabila kita melakukan amal ibadah, kita pergi ke Mekah, kita pijak tempat di dalam kawasan Kaabah, kita bukan sahaja ingat tentang Kaabah, tapi kita mengingati sejarah perjuangan yang panjang bermula daripada Ibrahim alaihissalam dan para anbiya yang datang selepas daripada itu. Maka seorang Muslim sentiasa tidak bersendirian. Mungkin dia dibuang di dalam satu negeri yang tidak ada siapa melainkan dia sebagai seorang Muslim, tetapi hubungan sejarah dengan perjuangan yang panjang yang bermula daripada para anbiya sebelumnya akan memberikan kekuatan kepadanya bahwasanya aku tidak pernah bersendirian dalam perjalanan perjuangan yang sangat panjang untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebut tentang Nabi Isa alaihi salam, wajihan fid dunya wal akhirah, yang ada kedudukan dan dunia dan akhirat. Saya pernah sebut di sini, kadang-kadang kita ada sedikit kekeliruan. Orang kita dia sangat sensitif dengan agama Kristian ni. Memanglah Kristian ni memanglah agama yang, tapi dia rasa agama yang paling sensitif sekali antara semua ni agama Kristian. Dia tengok tokoh Hindu dia macam okey. Dia tengok salib macam gambar nak macam salib sikit, hati dia berdebar, iman dia hampir jatuh. Saya pun tak tahu, kerana tengok iman jatuh. Ada mana sok khabar tunjuk gambar apa? Tingkap balai polis, jadi masalah. Kan? Oh, salib telah. Ada orang tengok simpang 4 elok supaya pergi ke bulatan, takut melintas terkena kawasan salib. Tak apalah dia sensitif tu kalau sungguh benar bagus. Tapi bila tengok padri Kristian, dia rasa satu ancaman besar kepada dia. Dia tengok tokoh Hindu ke Buddha, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa biasa. Bahkan dia pergi melawat lagi, Buddha tidur. Kan? Kerana kita mempunyai satu pahaman yang kurang tepat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Maidah. Allah kata, la tajidanna ashaddan nasa adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati
orang yang paling dahsyat pemusuhannya dengan orang-orang yang beriman, Yahudi, orang Yahudi, dan orang-orang ahli yang melakukan syirik. Ni penyembah-penyembah berhala ni. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang paling hampir kasih sayangnya kepada orang beriman ialah orang-orang yang menyatakan kami ini Kristian. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian itu kerana di kalangan mereka ada padri dan pendeta dan mereka itu tidak sombong. Sebab apa Allah sebut yang ni? Kerana banyak common things yang ada antara kita dan Kristian. Kalau kita nak dakwah pada satu orang Hindu, nak kena terang balik daripada awal tu. Konsep kenabian, konsep dia susah. Tapi kalau nak terang tentang Kristian, kita nak kena bagi betul balik tentang apa yang dia faham tentang Isa bin Maryam, Jesus. Kita faham messenger of God, dia faham son of God. Jadi sebab itu ramai orang yang asal Kristian masuk Islam. Pasal tak perlu banyak nak terang, dia dah faham banyak benda. Tapi kalau nak terang susah, daripada tokong dia tidur sampai bangkit, kita bayar nak terang dia. Tapi konsep kenabian, konsep ketuhanan banyak yang sama. Sebab itu maka Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat, mereka paling dekat. Cuma approach kita tak betul. Kita tengok, patutnya dia tengok kita, dia takut. Pasal banyak benda kita boleh terang kat dia. Banyak benda yang Quran counter, jawab balik apa yang mereka kata di dalam apa yang mereka dakwah. Bible itself never support apa yang mereka kata. Tapi kita bila tengok Kristian getah, oi kena holy water kata. Terminum holy water sampai tak boleh mengucap kata. Kalau ada holy water sungguh tak boleh mengucap. Kuat Kristian. Orang Kristian bagi minum habislah kat Eropah tu. Eropah tinggalkan Kristian. Gereja-gereja kosong. Amerika mungkin kuat sikit sebab dia negara baru. Tapi di Europe susah mereka nak kempen. Kena bawa gitar Yahanana dalam gereja baru orang boleh datang. Contohlah kan. Tidak ada, buat kata Tuan Mahathir tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Kena bagi menyanyi baru orang boleh datang. Kalau tidak orang tak nak datang. Kerana susah. Orang tak, kerana satu agama yang tak boleh dipahami. Tiga dalam satu, satu jadi tiga. Suka nak lebih suka nak faham lebih daripada GST lagi. Kerana benda paling payah dalam negara ni sejak ditubuhkan nak faham GST lah. Kerana tak dapat dipahami oleh orang yang pernah memerintah negara ni, apatah lagi nak dipahami oleh kita rakyat biasa. Maka agama yang paling dekat, yang paling hampir ialah Kristian. Sebab itu apabila Nabi SAW rombongan baginda pergi ke Habasyah, dengan mudahnya Najasyi terima Islam. Kerana Najasyi Kristian. Hercules apabila dia terima surat Nabi, dia baca surat Nabi, dia kata kalau aku dapat berjumpa dengannya, aku membasuh dan mencium kakinya. Kerana dia tengok, dia tahu ini Nabi. Tak perlu nak terang, kerana banyak perkara yang sama. Salman Al-Farisi dia mengasuh Islam sebab apa? Sebab sebelum itu dia Kristian. Mula-mula dia agama Majusi jauh lah. Kemudian dia Kristian. Daripada Kristian dia mudah masuk pada Islam. Tapi kita tak faham dalam konteks ni. Oh, kita tokong Hindu atas rumah kita dekat nak masuk hospital besar apa semua, kita tak kisah. Kan banyak tangan dia, kita kata cantik mata dia.
Kemudian gemuk sikit je kita kata senaman kurang. Contohlah kan. Kita tapi bila kita tengok apa? Salib, oh, bergegar iman. Memanglah kita pun tidak disuruh untuk ada salib. Tapi maksudnya kita rasa jauh agama tu nak dibandingkan berhala ni. Sedangkan Quran kata la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Kamu dapati orang yang paling asyad, paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan syirik. Wa an Abi Ibrahim yuqalu Abu Muhammad yuqalu Abu Muawiyah an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Abdullah bin Abi Aufa adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasab la sakhab fihi wala nasab muttafaqun alaih. Daripada Abi Ibrahim ni digelar juga sebagai Abu Muhammad dan Abu Muawiyah. Banyak gelaran dia di kunyah. Kunyah. Saya sebut kunyah ni dulu Arab kunyah. Abu Nabi sendiri Abul Qasim. Kena gelaran Nabi yang pertama, anak Nabi yang pertama namanya Al-Qasim. Sebab tu Abul Qasim. Dia lahir sebelum daripada Nabi SAW menjadi Rasul. Dikatakan masa Nabi jadi Rasul, sebelum Nabi menjadi Rasul, dia telah meninggal, Al-Qasim. Dan dikatakan dia meninggal dalam keadaan umur 10 tahun. Sebahagian riwayat menyebutkan dia meninggal dalam keadaan dia sudah mampu menaiki dabah, menaiki kenderaan. Anak Nabi SAW, Al-Qasim. Sebab tu Abul Qasim, kadang-kadang anda terdengar Abul Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad kan. Abul Qasim tu gelaran Nabi, kunyah. Sebab tu orang Makkah panggil Abu Qasim, Aba Qasim, ya Aba Qasim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasim yakni Qasim yang membahagi-bahagikan, yang membahagi. Kunyah. Jadi ramai orang Arab ni ada Abu Abdurrahman. Nabi juga ada anak nama Abdullah yang meninggal masa kecil, tapi Nabi guna Qasim. Abu Abdurrahman, Abu Ibrahim, Abu Muhammad, Abu ni kunyah. Para ulama dahulu menyebut ia adalah sunnah untuk satu orang ada. Cumanya saya sebutlah pandangan saya lah, nak pegang pun boleh, tak mau pegang pun tak apa. Dulu abu-abu ni telah digunakan dalam konteks yang baik. Nampak orang amalkan sunnah. Tapi abu ni, kunyah ni telah di-hijack oleh geng-geng yang teruk. ISIS semua guna abu. Abu tu abu. Jadi bila orang guna abu jadi apa ni kan? Geng-geng ekstremis abu apa, akif lah apa ni, macam tu lah juga. Pangai tak elok guna abu. Abu apa lagi? Macam-macam abu semua. Jadi guna abu ni telah digunakan oleh orang yang tak elok. Jadi lama-lama bila kita nak guna abu tu, saya rasa macam Ibn Hajar cakap tentang masalah mewarna rambut lah. Dia kata walaupun sunnah, Nabi sangat ulama-ulama hadis dulu sebut tentang sunnah untuk mewarna. Dia sebut fulan ni mewarna ke tak mewarna janggut dia dengan zaman dulu, kerana itu sunnah. Tapi kata Ibn Hajar, bila dah sampai satu masyarakat yang orang tanggap benda tu pelik, kalau kita nak elok boleh ya. Abu ni saya taklah kata elok, tapi kalau tak pakai pun tak apalah, pasal semua pakai. Abu apa, Al-Baghdadi lah, Abu Sayyaf, semua pakai ambil abu kan. Okey. An Abi Ibrahim yuqal Abu Muhammad yuqal Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa, dia Abdullah bin Abi Aufa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha, telah memberikan khabar baik gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nabi kahwin dengan Khadijah
Kita tak tahu umur Nabi berapa, tapi kita tahu sejarah sebut Nabi umur 25 dan Khadijah, bukan sejarah sebut, di kalangan riwayat, sebahagian riwayat sebut, khususnya riwayat yang datang melalui jalan Al-Waqidi, kata bahawasanya umur Khadijah 40 dan Nabi 25. Itu satu riwayat, sebahagian riwayat, bukan semua riwayat. Ada riwayat yang menyebut umur Khadijah sampai 65. Seperti yang disebut di dalam Al-Hakim, dalam Mustadrak, dan ini dianggap syaz, pelik untuk dikaitkan bahawa Nabi umur Khadijah demikian tua, kerana Khadijah ada anak bersama dengan Nabi ramai, 7 orang. 7-6 orang sekurang-kurangnya anak dengan Nabi, khilaf tentang bilangan itu. Okey. Ada riwayat yang menyebut umur Khadijah 25 dan ataupun 35 seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ada juga riwayat yang datang daripada jalan yang sebahagiannya tidak berapa kuat, seperti melalui jalan Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, menyebut bahawa sebenarnya umur Khadijah 28. Sebahagian penulis sirah setelah mengkaji tentang keadaan anak Nabi, ada anak dengan Khadijah ni, kalau 40 ni susah nak ada anak banyak ni. Maka seperti Dr. Akram Al-Umari, dia berpendapat bahawasanya umur Khadijah yang sahih ketika berkahwin dengan Nabi ialah 28, Nabi 25. Dan saya rasa sekitar itulah, sama ada 28, kata ada pendapat 35, 25, tapi mungkin 28. Sebab kemudian Nabi ada anak Al-Qasim dan Khadijah sebelum itu. Khadijah sebelum itu telah kahwin dengan 2 suami yang lain sebelum Nabi SAW. Dan Nabi adalah suami yang ketiga. So kahwin janda ni taklah teruk sangat. Janganlah kita anggap kahwin janda ni teruk apa ni. Jadi kalau bapak ni ada, dia kahwin, kenapa saya nak kahwin dengan janda? Kalau janda tu saleh, tak ada masalah lah. Cumanya kalau ada pilihan, Nabi ni dia cakap, ada orang tanya, saya ingat dalam buku ni ada, saya jawab, afdal kahwin dengan janda ke kahwin dengan anak dara? Dan ada orang kata jangan kahwin dengan janda, tapi kita tengok Nabi kahwin dengan janda. Tapi ada orang datang, dia kahwin dengan Jabir, dia berkahwin dengan janda. Nabi SAW, dia kata, tazawwajta ya Jabir? Dia kata, na'am tazawwajtu ya Rasulullah, aku kahwin. Dia kata, bikran am thayba, anak dara ke janda? Nabi kata, bal thayba, janda. Nabi kata, ala bil bikr tula'ibuha wa yula'ibu, tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Engkau bermain dengannya, dia bermain dengan engkau. Engkau menjadikan ia ketawa, dia menjadikan engkau ketawa. Nabi bukan, orang tanya, ada orang tanya, saya jawab tu sebab dulu ada pernah orang tanya, dia nak kahwin dengan satu orang pemuda. Pak dia kata tak boleh, Nabi tak bagi kahwin dengan janda. Hadis ni Nabi bukan tak bagi kahwin dengan janda. Hadis ni Nabi bercakap tentang satu orang bila dia nak kahwin, first dia nak kahwin, dia mungkin kalau antara 2 kelebihan itu, ada satu anak dara, satu janda, untuk dia mudah berurusan, dia mungkin akan lebih kemungkinan akan lebih mudah berurusan dengan anak dara. Sebab anak dara dia tak ada pengalaman. So bila dia tak ada pengalaman, suami dia yang pertama akan jadi yang terbaik untuk dia. Macam saya katalah, kalau dia ada pengalaman, suami dia mungkin bagi gelang kecil tu, dia kata gelang kecil kena tengok dengan mikroskop. Dulu I dapat Sony gitu. So dia ada, contohlah kan, dia ada pengalaman untuk membuat satu pembandingan. Kalau dia melainkan, tapi Jabir telah bagi tahu kepada Nabi tentang kenapa dia memilih janda. Dia kata kerana dia tinggal, Abdullah telah tinggalkan adik-adik perempuan yang besar-besar, dia tak nak satu orang yang mari lebih muda pada mereka, tak boleh urus adik-adik dia.
So Nabi berdoakan kepada dia dengan keberkatan. Nabi tak kata no. Jadi kita tengok, kalau ada dua situasi, janda dan anak dara, janda soleh, anak dara tak soleh, tentulah soleh yang dipilih. Salehah, yang tak salehah itu nombor dua, kan? Tapi dalam keadaan biasa, pengalaman orang yang tak ada pengalaman, Nabi sebut hadis tadi. Nabi sendiri dalam sejarah dia kahwin dengan dia jangga. Khadijah telah kahwin sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dua. Satu dia kahwin dengan seorang bernama Atiq Al-Makhzumi, seorang lagi dia kahwin dengan Abu Halah dia panggil. Nama dia Malik bin Nabash. Dia dua orang ni, yang pertama ni ada anak, yang kedua pun ada anak dengan Khadijah. Dan kemudian bila kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang anak, iaitu Qasim, Al-Qasim, kemudian Zainab dengan Khadijah juga. Kemudian Abdullah yang meninggal masa kecil Zainab sehingga hijrah. Zainab 10 tahun sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, baginda dapat Zainab. Kemudian ada Ruqayyah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Ummu Kalsum. Ramai orang Mesir, dia bila sebut Ummu Kalsum, dia teringat penyanyi tu. Ummu Kalsum adalah isteri Nabi, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwinkan dengan siapa? Dengan Uthman. Kemudian Fatimah. Kemudian Nabi ada lagi seorang anak, Ibrahim, yang ni anak dengan Maryah Qibtiyah. Ya, Maryah Qibtiyah ni slave, hamba. Tapi ini anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ada orang cerita nak berhujah tentang halalnya menyanyi lagu. Tak apalah, nyanyi itu dia boleh kan, cari dalil lain lah. Tapi dia ni dalil tak betul. Dia tak cukuplah nak buktikan menyanyi itu boleh. Nabi sendiri bubuh nama anak dia Ummu Kalsum, macam penyanyi Mesir. Ummu Kalsum baru 2-3 hari ni, yang Nabi zaman dulu. Samalah dengan cerita ni, tak tahu tarikh yang mana dulu yang mana kemudian tak kalah Nabi bubuh nama anak ikut nama penyanyi. Kadang-kadang sebab tu manusia pelajar sejarah kena belajar tahun, kan? Tak bolehlah kita cerita Alfonso di Albuquerque pun tiru Tok Wan aku, kan? Jadi kita kena tahu sejarah yang mana dulu yang mana kemudian. Kalau taklah jadi macam sebahagian orang Malaysia pergi Mesir, ditipu oleh orang, suruh pergi cium tapak kaki yang ada kat kubur Imam Syafi'i. Kononnya ni tapak kaki Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 tahun kemudian baru lahir, meninggal pada tahun 204. Nabi, takkan Imam Syafi'i mati dulu pada Nabi? Calculation yang macam tu pun fail. Pasal tak mengaji, asyik duk menyanyi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah, telah memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah, dengan satu rumah di dalam syurga, min qasab. Qasab ni asalnya benda yang ada ruang kosong di tengah macam buluh tu. Apa dia terjemah dalam buku Melayu tuan-tuan? Mutiara. Dia bukan, dia lu'lu'ah disebut oleh Al-Imam Nawawi, tapi dia bukan pejal. Bila dia sebut qasab maksudnya di tengah tu kosong, ada ruang. Maksudnya satu rumah daripada permata yang dikelilingi permata, ada ruang di tengah tu. La ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas dalam lintasan pikiran manusia. Indahnya syurga. Hanya baginda sallallahu alaihi wasallam sifatkan itu untuk kita faham secara umum tentang keindahan. Nabi bagi tahu pada Khadijah, la sakhab fihi wala nasab. Tidak ada sakhab dan tidak ada nasab. Dua benda ni agak penting. Sakhab maksudnya apa? Tidak ada teriakan, tak ada suara yang tinggi. Nasab maksud apa? Tidak ada apa dia jemaah? Keletihan.
Sebahagian para ulama yang mensyarahkan hadis ini sebut kerana Khadijah adalah satu orang isteri yang apabila Nabi cerita tentang, pertama, Khadijah ni dia tak pernah ada krisis dengan Nabi. Kedua, dia tak pernah meletihkan Nabi, dia sentiasa menyenangkan Nabi daripada muda. Apabila Nabi SAW bawa balik cerita naik ke Gua Hira, Nabi mendapat wahyu di sana. Nabi yuhibbu at-tahannath, yakni ay ta'abbad, kata Zuhri. Nabi suka, dalam riwayat hadis yang pertama, tutup dulu. Okey, Nabi dalam hadis yang tentang yang pertama pergi ke Gua Hira pada akhir-akhir sebelum Nabi menerima wahyu. Khadijah yang menyediakan semua, Nabi naik dan bersendirian. Kemudian Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Khadijah tak pernah kata, itulah yang boleh duduk di bawah elok, kau naik atas tu kan jadi masalah semua ni, rumah tu ada kan. Kalau kena isteri macam tu, demam tak support langsung kan. Yang kau boleh duduk bawah elok, rumah makan ada, yang kau pergi naik atas gua tu untuk apa? Tak. Kalla la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan mensia-siakan engkau sama sekali. Itu Khadijah. Maka Khadijah ini tak ada pertengkaran, tak ada nak berbalah, tak ada nak berhujah dengan Nabi SAW. Bahkan dialah sepanjang dia masih ada, harta benda dialah yang menolong dakwah Nabi SAW. Khadijah ni Quraisy pun hormatkan dia, disebut Tahirah. Dan sebab itu saya pernah attend satu ceramah daripada anak Malcolm X, anak perempuan dia. Dia kata, saya suka antara benda yang dia kata, bahawa kita tak boleh kahwin dengan satu orang lelaki pejuang, melainkan kita mesti kahwin dengan perjuangannya juga. Kalau nak kahwin dengan, nak jadi pasangan pada pejuang, kita mesti bersama dengan perjuangan dia. Bukanlah perjuangan mak rempit tu. Perjuangan nak jadi orang, kalau kita pejuang, isteri kita tidak pejuang, dia serabut pada kita. Sebab wanita ni, dia antara dua. Dia boleh jadi faktor menguatkan suami ataupun faktor menjahanamkan suami. Saya kata je, tuan-tuan ulas, apa yang bermain di fikiran tidak boleh dikenakan tindakan. Kerana sebab itu orang kata Datuk Hanafi, mana Datuk Hanif? Tak ada Allah, tak boleh nak mengumpat dia. Di belakang lelaki yang hebat itu ada apa? Wanita yang hebat. Kalau nak bagi lebih hebat, tambah wanita jadi lebih tambah hebat lah. Saya gurau tu Datuk Hanifah punya kaul. Tapi saya nak ceritanya, sebab itu Al-Quran sebut tentang wanita, peranan wanita. Khadijah, sebab tu wanita banyak yang hebat. Khadijah, lagi siapa? Asia, kan? Imra'atu Fir'aun. Dan Imra'at apa? Asia, Fatimah. Dan banyak, sebenarnya ada banyak muhaddisat di kalangan wanita yang kita, wanita telah menduduki, hatta Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang paling kritis sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis saya telah sebut, banyak hadis tentang wanita. Aisyah pembangkang utama. Ada sebut tentang wanita, terus telinga dia. Macam mana tu? Ada je perkataan wanita, cepat dia. Dia takut orang salah faham dan merendahkan makna bagi wanita. Sebab tu Az-Zarkashi himpun Al-Ijabah ala masdarakathu Aisyah ala sahabah. Jawapan ataupun jawapan kepada apa yang Aisyah, himpunan Aisyah telah himpun hadis-hadis
bagaimana Aisyah mengkritik, Zarkashi himpun hadis-hadis bagaimana Aisyah mengkritik sahabat-sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis. Dan Quran sebut ada kelebihan kaum wanita yang mungkin yang mengatasi lelaki. Sebab tu di dalam surah Yusuf alaihi salam, apabila Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atu Aziz, isteri kepada menteri di Mesir itu, kata riwayat Israiliyat namanya Zulaikha, ia diriwayatkan oleh Kak Kenuri. Kak Kenuri kata, satukanlah hatiku seperti mana kau satukan Khadijah dan Muhammad. Hak tu betul lah, betul. Dan seperti mana kau satukan Zulaikha dan, tak ada cerita Zulaikha dengan Yusuf ni, tak ada apa riwayat Quran ataupun hadis yang sahih yang cerita Zulaikha kahwin dengan Yusuf. Ada riwayat yang Israiliyat yang barangkali Zaid bin Aslam ambil daripada Israel, Bani Israel, tapi tidak sabit daripada Nabi SAW. Tapi ketika Zulaikha, kaltalah nama dia Zulaikha, kita tak tahulah nama dia apa, barangkalilah sebutlah, dah ramai orang berbuah anak dia Zulaikha kan. Ketika isteri Al-Aziz ini dia menggoda Yusuf alaihi salam. So bila dia menggoda Yusuf, kemudian dia telah, suami dia datang, dia kata bahawasanya Yusuf yang goda dia. Kedua syahid dan kemudian saksi daripada kaum keluarga mereka sendiri telah menjadi saksi kepada kes ini. Wa syahida syahidun min ahlihi, seorang saksi dari kalangan kaum keluarga raja itu sendiri. Dia kata, in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Jika bajunya terkoyak daripada depan, dia betul, isteri itu betul, dan Yusuf termasuk di kalangan yang bohong, pendusta. Sebab dia andaikan bila serang daripada depan, terkoyaklah kan. Jadi dia macam serangan seks kan. In kana qamisuhu wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Jika sekiranya baju dia terkoyak daripada belakang, baju siapa? Baju Yusuf, maka bohong. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Zulaikha bohong. Wa huwa minas sadiqin, Yusuf termasuk di kalangan orang yang benar. Dia simple lah. Yang ni dalam undang-undang dia panggil qarina. Bagaimana nak mengaitkan kes. Maksudnya tidaklah semesti begitu, tapi artinya kalau tak ada pembuktian yang lain, pembuktian sampingan ini yang boleh support satu kes untuk dijadikan bahan pembuktian. Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Apabila suami dia tengok yang koyak tu daripada mana? Dia belakang, dia kata innahu min kaidikun wa inna kaidakunna azim. Ini termasuk di dalam kaid kamu. Kaid, dalam kaid, yakiduna kaida, perancangan tipu helah kamu. Sesungguhnya tipu helah kamu azim. Azim ini sangat besar. Itu Quran record tu. Maksudnya perempuan, bukan saya kutuk perempuan, tak. Perempuan kalau dia membuat satu tipu daya, dia punya akal dia memang hebat. Innahu min kaidikun wa inna kaidakunna azim. Dia punya cerita dia tu hebat. Suami dia boleh reban, dia duk relax lagi. Artinya dia punya kaid. Bukan dia kata kaid kamu kuat ke apa, tak. Azim, sangat besar kan. Betul ke Umar? Ha? Ini tak ada menghina wanita, tapi maksudnya kebijaksanaan lah kan, kalau digunakan dengan cara yang bijak. Sebab tu suami kebanyakannya tewas. Suami kat luar hebat, kita mesti saya takut berikut, balik rumah
Isteri pusing telinga je. I kata bagi projek ni kat I. Yes. Dah lah I cakap cerita tempat lain. Tak ada kena-mengena. Ini tak ada kaitan. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Tapi dalam masa yang sama, Quran tidak pernah condemn wanita. Dalam arti saya pernah sebut, tak pernah condemn wanita. Sorry to say, macam mana apa yang dipahami, apa yang diriwayatkan dalam Bible. Bible kata yang salah kerana Adam telah keluar daripada syurga disebabkan kerana Eve, kerana Hawa. Tapi Quran tak. Quran kata fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan kaki mereka berdua. Quran letakkan salah tu sama-sama pada Adam dan juga Hawa. Dan ini dan agama Islam paling meringankan bila datang meringankan bebanan kepada wanita mudah untuk masuk syurga, taat suami. Dan kemudian dia tak perlu pergi perang jihad, tak perlu apa. Tak adil. Orang timbul isu apa ni? Suami rogol isteri. Macam mana tu? Saya masa tu di Aceh. Oh, nyala wartawan. So, macam mana Islam boleh benarkan rogol isteri? Pertama, macam mana? Apa kita nak definekan rogol ni? Dan kemudian ada pula orang buat kenyataan sebenarnya okey, dia boleh tak ada rogol. Anytime isteri mesti tak boleh, tidak ada helah, mesti tunaikan maksud suami. Bila penceramah tu semuanya ustaz, dia jadi masalah sikit. Agama dalam hal ini dia timbal balas. Sebab tu apabila saya nak jawab persoalan tu, saya jawab bermula dengan cara untuk memahamkan psikologi masyarakat hari ini. Saya kata bahawasanya Islam mewajibkan untuk suami melayan kehendak seks isteri. Wajib. Maksudnya bukan saja jangan fikir isteri tak layan suami itu berdosa, suami yang tak layan isteri juga berdosa. Walaupun kemudian para ulama, ni siapa tak mau dengar tutup telinga. Ini pagi-pagi. Ini fiqh. Kemudian para ulama, siapa yang tak kahwin tak boleh dengar. Para ulama membahaskan bahawasanya boleh ataupun berapa kerap suami kena beri kepada isteri. Ada perbahasan fiqh. Sehingga ada pendapat yang menyatakan, Al-Ghazali umpamanya sebut orang mendapat 5 kali sekurang 5 hari sekali sekurang-kurangnya, macam-macam pendapat. Tapi simpelnya apa yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebut bahawasanya suami kena tahu, alert tentang keperluan isteri. Apabila dia nampak isteri perlu benda tu, dia kena berikan pada isterinya. Dan kalau dia refuse, dia tolak, ketika ada kehendak isteri, dia termasuk dalam mencuaikan tanggungjawabnya. Jangan kita asyik cerita yang isteri je. Ini adalah hukum. Sebab itu ada isteri mungkin mengadu suami dia tak layan dia, berdosa. Dia kata ikut aku lah, aku nak layan ke tak, berdosa dia. Kemudian baru kita datang kepada isteri. Isteri wajib melayan suami, sama juga. Dan jika dia menolak kehendak suaminya tanpa sebab yang sah, maka dia berdosa. Macam dengan suaminya juga. Kerana itu perkahwinan. Itu perkahwinan. Cumanya setelah kita tahu hal ini, kita kena tahu juga konsep dalam agama, dalam rumah tangga. Rumah tangga ni, apa yang kita bincangkan, dia bina atas dua. Sebab tu kita akan salah tafsir hadis Nabi ni, iaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran, daripada kebesaran, the greatness of God, dia punya sains dia ialah diciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepadanya. Sebab itu kita tak boleh kahwin dengan orang yang kita tidak condong kepadanya. Sebab itu paksaan tak boleh diterima. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kami jadikan antara kamu mawaddah dan rahmah. So whatever yang berlaku dalam family, dalam suami dan isteri, bina di atas cinta dan
kesian, rahmat, kasih. Maksudnya kalau dia bagi makan pun kesian, dia bawa pergi jalan tu pun cinta dan kasih. Berlakunya persetubuhan juga atas cinta dan kasih. Kalau kita faham itu, kita faham Nabi kata hatta di atas belakang unta pun maksudnya berlaku dengan cinta dan kasih. Tak kira lah belakang unta ke, belakang rumah ke, atas bumbung ke, tapi cinta dan kasih. Bukan kerana kita kena lihat konsep wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah isteri itu dengan cara yang baik. Jika tidak, kita akan memberikan tafsiran yang salah terhadap maksud-maksud ayat ini kepada non-Muslim khususnya. Saya tak penting sangat, Muslim ni dah faham dah. Non-Muslim confused. Macam mana Islam boleh? Dia tak faham konsep rogol. Oh, Islam kata, jadi kalau suami tu balik, isteri dalam keadaan mungkin susah, dia paksa, dia lakukan hubungan seks dalam keadaan menyakitkan isterinya, tidak termasuk dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah isteri dengan cara yang jangan baik. Nak sakitkan orang pun tak boleh, sakitkan isteri tentu tak boleh. So dia kena buat, dia mungkin dapat hak dia, tapi dia kena buat dengan satu cara yang menyenangkan pihak isteri, dengan menang. Ini ada hukum syarak. Sebab itu apabila para fuqaha membahaskan masalah al-azal, azal ni kata Jabir, kunna na'zal wal Qur'anu yanzal. Kami melakukan azal dan Quran itu turun. Azal ni dengar elok lah, ni kuliah pagi-pagi ni semua dengar, walaki ya dengar. Azal ni terus terang hukum fiqh. Azal maksudnya dulu dia orang tak ada ni pil-pil ni, tak ada untuk merancang keluarga. So dia orang lakukan, dia orang pun tidak ada apa nama semua benda-benda moden ni. Jadi dia akan lakukan azal, maksudnya lelaki mencabut kemaluan daripada faras isterinya sebelum daripada keluarnya air mani, untuk mengelakkan daripada mengandung, khususnya ketika tempoh masa dibolehkan mut'ah. Mereka tak nak anak-anak tu nanti bertebaran anak mereka. Quran itu kata Jabir, kami melakukan azal sedangkan Quran turun. Maksudnya Quran tak larang lah. Kalau azal tu salah, tentu Quran akan sebut dalam nas Quran tak boleh. Pun walaupun Quran tak larang, maksudnya kalau suami lakukan hal itu untuk mengelakkan dapat anak, boleh. Para fuqaha bincang, dia kata bahawasanya suami tak boleh lakukan melainkan kena mendapat konsen isteri. Sebab dibimbangi ketika kalau dia lakukan hal itu, isteri tidak menikmati hubungan dah, maka tak adil untuk pihak isteri. Sedemikian fiqh bincangkan untuk membolehkan hak wanita, supaya kau jangan syok sendiri saja. Lebih kurang begitulah bahasanya. Supaya kau sendiri saja, kerana supaya nikmati ini dinikmat oleh dua pihak. Bagaimana kita nak kata Islam bolehkan rogol? Mustahil. Sebab tu berhati-hati bila ni ustaz ke apa buat kenyataan di media. Dia akan memberikan tafsiran yang salah terhadap maksud Nabi SAW. Then kalau suami itu tak menunaikan, ada masalah. Contohnya suami ni ada penyakit AIDS, dia nak lakukan hubungan seks dengan isteri, boleh ataupun tak isteri hadang? Boleh, kerana agama tak benarkan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dia kata, saya suami kata saya tak benar kan? Sebab awak akan benar, hak dia untuk dihalang. Kalau dia benar pun antara dia, tapi dia boleh tak benar kalau dia bimbang. Demikian juga jika suami tidak menunaikan tanggungjawab, nafkah tak pernah bagi, hilang ke mana, 3 bulan balik, aku mau kau, tak boleh. Dia boleh halang kalau dia benarkan pun suami dah, tapi kalau dia halang di atas alasan hak yang tak diberikan, dia tetap ada hak. Sebab itu bab ini hendaklah dibahaskan, terutama zaman ni, women rights dan seumpamanya ni orang perempuan yang datang kuliah ni okeylah kan. Jadi mereka jadi confused terhadap macam mana Islam ni boleh rogol, boleh paksa, boleh tindas. So mudah-mudahan semua pihak berhati-hati dalam buat kenyataan yang seperti. Wallah alam, kita jawab soalan sekejap sebelum kita ada buku ni. Ada soalan?
apa ni, peperangan adalah tipu daya. Bolehkah kita membuat tipu daya di luar waktu perang, contohnya pilihan raya? Macam dia. Ni dulu ni ada satu hamba Allah ni yang cakap benda ni. Tuan-tuan, pertama perang ni perang dengan musuh negara. Kemudian kalau kita halalkan benda yang sudah ada peraturan di atas nama tipu daya, macam mana tipu daya yang kita nak buat? Kalau orang tak undi kita, kita kata orang undi kita nak tipu peti undi. Ataupun satu orang tak buat satu kesalahan tertentu, kita kata dia buat konon kerana nak menang undi. Kesemua ni dia haramkan oleh syarak. Peperangan, dia berperang antara Muslim, antara negara dengan negara yang lain. Adakah golongan Habib ada keturunan Nabi? Lama dah ni. Tak apalah, mungkin ada yang keturunan Nabi, kan? Tapi ada juga, saya tengok ramai juga tiba-tiba jadi Habibnya, kan? Habibi, anak kata, ya Habibi. Saudara kita pun Habibi juga. Habib ni maksud apa? Kekasih, ya Habibi, inta habibti. Arab kan kata kat makwa dia, ya Habibti, kan? Dalam bahasa Ammi, wahai kekasihku, kan? Tapi kalau orang tu keturunan Nabi, ada orang kata kat saya, Perlis ni tak hormati keturunan Nabi, tak dijemput keturunan Nabi untuk berselawat di atas padang. Saya kata jangan buat tuduhan. Perlis paling hormat keturunan Nabi. Perlis lah satu-satunya negeri yang menjadikan Said raja. Setakat nak menyanyi biasa je tu, ramai orang menyanyi. Jangan main tuduh-tuduh. Apakah hukum menyertai pasukan ambulans mereka yang menggunakan lambang salib, dan bagaimana jika kita bukan pi duk sembah salib tu, kita pi bagi ubat, kan? Kita bagi ubat. Kalau disuruh kita angkat salib tu sebagai orang Muslim tak di belakang kita, kita tak buat lah benda tu. Kita kalau misi tu, Nabi SAW dia telah hadir di dalam perjanjian Fudul, Half al-Fudul, di rumah Abdullah bin Jan'an. Masa tu Nabi belum lagi jadi Rasul. Nabi kata, wallahi law du'itu bihi fil Islam la ajabt. Ahlan wa sahlan tu. Demi Allah, jika aku dipanggil kepadanya semasa aku Islam ni, semasa dah jadi Rasul, saya aku hadir. Jadi kalau ada orang nak buat satu pertolongan, jangan orang kata mari tolong, bantu orang. Kita tengok, katalah ada ambulans, hak orang lain punya ada lambang salib. Kemudian dia minta tolong kita, kaya nak tolong, tak boleh ada salib, kau mati dululah. Takkan macam tu. So kita janganlah sempit sangat fikiran kita. Saya nak tengok satu soalan yang belum pernah jawab. Panjang soalan ni. Seorang wanita yang menetap di Melaka berkahwin dengan lelaki yang menetap dan bekerja di Johor. Selepas kahwin, wanita terus menetap di Melaka kena bekerja dengan ayahnya. Selepas 3 anak, suami minta beliau pindah ke Johor dan dia berulang alik Johor Melaka untuk bekerja. Ayah wanita tersebut marah dan mahukan dia pindah semula ke Melaka untuk uruskan syarikat dan menyatakan urusan anak dan keluarga di Johor hanya alasan suami pula mahu dia berhenti kerja kerana beliau mampu menyara keluarga. Mohon Dr. Asy beri panjang. Tuan-tuan, ada beberapa keadaan kes yang macam ni. Jika semasa nak kahwin dulu ada perjanjian, umpamanya ayah dia kata,
Kalau kahwin dengan anak saya ni boleh lah, tapi saya tak nak lah anak saya ni keluar daripada Johor. Contohlah. Dia tak. Dan suami agree masa tu. Nak buat contoh lain, satu orang perempuan kahwin dengan satu orang Bangladesh. Pak dia setuju. Tengok Bangladesh nak macam Amitabh Bachchan ke? Okey. Lepas pada tu, tapi dia kata kalau you kahwin dengan anak saya, you tak boleh bawa dia balik Bangladesh. Saya takut sana, nak kata nanti kena apa kan. So, bila dia nak bawa balik, dia langgar perjanjian tu. Wanita tu boleh tahan diri dia kerana adanya perjanjian al-muslimun anda syurutihim. Orang Islam di atas syarat mereka. Tapi kalau suami dia tak puas hati dalam hal itu, suami dia boleh untuk berpisah dengan dia. Sebab kita bukan Kristian, tak boleh. Okay. Tapi kalau tak ada perjanjian, suami ada hak. Maka dia kena ikut suami dia. Kerana suami yang qawwamu 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Walaupun isteri mungkin kata saya ada duit, itu bukan alasan. Dan suami tidak boleh paksa isteri bekerja. Kalau isteri tak mau juga dia nak duduk dengan bapak dia, orang tu habis tu nak buat macam mana? Nak buat macam mana dah dia tak mau. Dia engkar. Dia engkar, suami ada pilihan. Kadang-kadang kita jadikan benda complicated sangat. Hidup kita, terutama yang muda, Islam bukan menggalakkan penceraian, tak galakkan. Tapi kadang-kadang kita stuck dengan satu orang sampai tak boleh hidup lah kita. Satu orang wanita masih muda ada masalah dengan satu orang suami dia. Suami dia pukul, tumbuk dia, tendang, side kick, back kick. Dia duk kata, habis tendang, bawa dia, I love you. Pergi tengok Titanic, hilang. Kemudian kenal, dia tak boleh keluar sehingga dia tak boleh buat apa. Hidup menderita berpuluh tahun kerana satu nak pergi belajar tak boleh, nak pergi mengaji pun tak boleh, nak tumpu solat pun tak boleh. Suami kepala angin, untuk apa? Sebab tu saya selalu baca hadis Sabit bin Qais, la a'tibu alaihi fi dinihi walau khuluqihi. Isteri dia kata, ya Rasulullah, Sabit bin Qais, aku tak petikai agama dan akhlaknya, walakinnani akrahul kufra fil Islam, tapi aku tak suka kufur dalam Islam, aku tak boleh hidup dengan dia. Nabi kata, aturdina hadiqatahu, kau nak bagi balik ke maharnya, kebun dia yang bagi? Dia kata na'am. Nabi suruh Sabit ambil dan Nabi suruh ceraikan isterinya. Maksudnya tidak semenderita itu. Bolehkah kita menarik makmum datang sebelah kita ketika kita solat untuk merapatkan saf? Boleh. Kerana ada hadis ketika Nabi solat di rumah Maimunah, pada waktu malam Nabi tarik Ibnu Abbas, faja'alahu ni an yaminihi. Nabi tarik dia bagi dia ada sebelah kanan Nabi. Terjemahan kalbu, jantung ataupun hati, yang mana lebih tepat? Ada artikel saya boleh baca kan? Dia terjemahan qalb, maksudnya jantung, heart, bukan liver. Sebab tu fi qulubihim marad, di dalam jantung mereka ada penyakit. Sebab inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Dalam tubuh ada satu ketul daging, apabila elok semua, apabila tak elok buruk semua, ala wa hiya qalb, ketahui ialah jantung. Kalau kita terjemah hati tak tepat, yang menjadi masalah kepada tubuh apa? Hati ke jantung? Jantung. Sebab tu English betul, heart. Sebab tu bila kita terjemah heart attack, dia tak kata serangan hati pula. Aku dah kena heart attack, serangan hati. Tapi you are in my heart, kita terjemah awak dalam hatiku, jadi patah balik pula. Jadi bahasa yang tak dapat diselaraskan oleh Dewan Bahasa. Jadi bila dia tak dapat selaraskan, dia hilang mukjizat bahasa. Sebab tu heart fi qulubihim marad, dalam jantung mereka ada penyakit. Sebab tu ada research yang dibuat, orang yang tukar jantung, dia kadang-kadang memberikan kesan pada emosi, tapi hati orang boleh derma. Orang dulu terjemah kalbu, qalb,
Cuma susah Arab ni, dia ada qaf, dia ada kalb. Kalb maksudnya anjing, kalbun malami pada Melayu kata. Kami bersekolah di sekolah institusi pendidikan, kami dilarang menyimpan janggut. Kalau tidak kami dihukum. Sedangkan hukum menyimpan janggut haram. Apakah? Tengok di mana saudara belajar. Kalau saudara ada banyak choice tempat lain, pasal janggut adalah syiar orang lelaki. Kalau sekiranya walaupun tidak semua fuqaha yang mewajibkannya, tapi ia dekat kepada satu perkara yang mesti ada pada lelaki, untuk membezakan muka kita dengan muka isteri kita. Supaya kalau kita ada pilihan dua institusi, dua-duanya sama yang boleh kita dapat, kenapa kita nak pergi pada itu? Melainkan kita tak ada pilihan. Hanya itu institusi yang ada yang boleh untuk kita belajari dalam perkara yang penting berkaitan dengan bidang kita. Ketika itu kita tasamuh untuk seketika. Tapi jika kita ada pilihan, kita mesti pergi kepada pilihan yang lain. Zaman kini banyak cerita tentang makanan sunnah, tetapi ada yang dhaif palsu. Ni saya jawablah ni. Tuan-tuan, semua ni meniaga semua ni. Bisnes semua ni. Saya kata tentu pakaian sama juga. Saya kata Nabi pakai apa? Apa pakaian yang sunnah? Memakai apa yang sesuai dengan iklim tertentu dan keadaan tertentu. Nabi pakai baju besi. Bila Nabi pakai? Ketika perang. Kenapa dia orang tak berjalan pakai baju besi? Jangan pula nanti ada orang yang pakai baju besi. Sunnah, sunnah. Dia kata. Ikut keadaan lah, kan. Saya bukan nak berbalah, tapi kadang-kadang tak menasabah. Sekarang ni macam saya tahu that is not the essence of prophetic teaching. Bukan itu tujuan intipati kepada ajaran Nabi SAW. Nabi tak datang untuk kempen kambing. Kambing. Ada orang kata makan kambing, sunnah. Tentu Nabi makan kambing kerana masyarakat Arab makan kambing. Abu Jahal makan kambing. Tapi yang sunnah ialah makan dengan kadar keperluan. Ada orang darah tinggi ke apa, kalau lah saya tak tahulah, kena tanya doktor lah. Kalau tak sesuai dia tak boleh makan. Jadi makan ini melainkan apa yang Nabi sebut, seperti rutab ataupun tamar, dia buka puasa dia makan. Nabi kata ni'mat ta'am sarid, sebaik-baik ta'am ialah sarid. Sarid ialah daging yang ada kuah tu, yang Arab makan dengan roti, dan kita mungkin tak makan benda tu. Nabi bercakap dalam konteks orang Arab ketika itu. Nabi tak datang untuk kempen daging lembu ke, daging unta ke. Nabi kempen kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ada orang kempen Nabi minum susu unta. Dia kata Nabi tak pernah sakit. Nabi pernah sakit. Nabi pernah sakit kepala, sebab tu Nabi berbekam. Macam orang duk kempen tolong bekam, sunnah. Nabi bukan pergi bekam tak tahuan halal macam tu. Apabila dia sakit baru dia bekam. Maksud apabila sakit cari ubat. Kau tidak membangun Islamic civilization, peradaban Islam yang bangun di Andalus semua bukan kerana bangun tak benda ni semua. Ia bangun di atas kita telah menghasilkan berbagai perubatan. Bimaristan adalah merupakan hospital-hospital yang dihasilkan di Baghdad dan di Andalus yang telah jauh mendahului apa yang ada di Eropah ketika itu. Satu perpustakaan di Andalus bukunya menyamai keseluruhan perpustakaan di Eropah di dalam berbagai bidang. Bukan kempen makan kismis ya. Nabi tak kempen benda tu, cuma Nabi lakukan kerana itu yang ada di sekitaran. Sekarang ni orang kempen slipper pula buat atas kepala, sebab Nabi pakai slipper. Dia kata siapa tak suka slipper ni tak sayang Nabi. Kenapa tak bubuh gambar unta atas kepala? Nabi pun naik unta. Ataupun ambil gambar kambing, kerana Nabi juga makan kambing. Saya bukan nak lawan benda tu, tapi itu tidak akan membangunkan umat.
Dengan awak ada selipar atas kepala, tapi kopiah ni bukan awak yang buat, Cina yang punya, dia tidak memberi apa-apa makna pada awak. Ini kita tak salah fokus. Dan orang yang semua ini ada toke di belakangnya. Kita campur kurma, apa lagi? Kismis, habbatus sauda, air zam-zam, air ludah ustaz. Apa lagi kita campur? Kita kata makanan Nabi SAW. Hatta Nabi tak pernah campur macam tu. Nabi kata habbatus sauda syifa min kulli da. Habbatus sauda syifa. Nabi pun tak kata asy-syifa, maksudnya the ultimate ubat untuk semua. Nabi tak kata. Syifa bermaksud dia boleh menjadi ubat lah untuk penyakit. Itu pun Ibn Hajar nukil dalam Fathul Bari dan juga Ibn Qayyim dalam At-Tib Nabawi. Dia kata kena nak ikut iklim juga. Nabi tak pernah tentukan dos banyak mana. Letak habbatus sauda satu cawan ni minum tengok, panas kepala. Sebab itu maka saya tak apalah, memang saya tahu ramai ustaz-ustaz nak kaya sekarang ni, tapi jangan tipulah kan. Kismis jampi. Tapi sekarang, dulu saya pernah cerita kismis jampi. Ada saya kenal, semalas nak sebut lah, kat sahabat jual kismis jampi. Dia kata, macam mana ente nak jampi kismis ni? Satu kontainer ente nak jampi macam mana? Kalau air, mungkin cair, ente tiup di sini, kira campur lah semua kan. Ente nak tiup macam mana? Ente kata, kismis ini telah dijampi oleh gambar dia sekalian. Nah, sekian-sekian. Ente jampi macam mana? Dia kata kadang-kadang nak suruh anak buah anak jampi. Dah, ente kata ente jampi. Tapi ente nak jampi macam mana? Kalau ente tiup atas, bawah tak kena. Dia kata, Syekh, entah ni tu susah ente nak mendetailkan semua benda ni. Tak, kerana apa yang ada. Kenapa ente tak jual kismis saja? Sekarang ni lagi hebat. Ni, peralatan tangkap mantu ni. Gadget. Tapi kita jangan lupa, saya bukan nak kacau bisnes orang. Tapi benda ni sebelum ada di dalam ni orang buat, di dalam Kristian dah ada. Dalam Kristian dah ada. Kalau tuan-tuan pergi, saya pernah pergi ke Jepun. Jepun ni antara negara tak beragama. Tak tahu, satu orang tu tak tahu dia lahir agama apa, dia mati agama apa. Dia ikut lahir agama apa, mati dia pilih mana yang murah. Pasal semua kena cah belakang. Dalam saya pergi kuil dia, shrine dia yang cantik tu, pergi masa saya jadi tetamu Japan Foundation beberapa tahun lepas. Tak lemak lah tentang tengok, saya pergi tengok dia apa cara dia semayang semua kan. Saya tengok okey, elok, disiplin, semua duduk elok, tertib. Tapi last tu macam ada unsur kita juga. Last di kempen ada minyak wangi dia ni, kalau dibeli yang di dalam kuil dia ni ada kelebihan sekian untuk balik rumah. Bukan ustaz lah, padri dia tu lah, bukan padri apa, Tok Sami, Tok Cha dia tu yang tu. Jadi otak bisnes ni ada dalam banyak manusia. Sebab itu Quran fokus kepada ahlul kitab supaya jangan makan harta benda orang secara batil. Kerana agama sering boleh dieksploit untuk ditipu orang supaya dapatkan duit. Zaman Dr. Qaradawi ni, saya sebutlah kuliah lepas, Dr. Qaradawi sebut, bukan saya, kata kat dia Wahbi, saya tak. Dr. Qaradawi dia kata dalam buku dia Al-Bid'ah Fid Din, di antara satu bid'ah dia kata yang muncul aku tengok zaman ni, orang yang buka klinik untuk tangkap hantu ni untuk jampi-jampi ni, yang mana dulu dia berlaku secara irtijal. Orang sakit mari Nabi baca, dan Nabi bukan semua dalam keadaan tu. Sebab itu ada nama Al-Haris bin Qaladah. Al-Haris bin Qaladah ialah pakar perubatan Arab, yang mana Nabi SAW benarkan sahabat untuk pergi berubat dengan dia. Dia tak masuk Islam. Ibn Hajar sebut nama dia dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dia pakar perubatan Arab. Maksudnya Nabi pakai servis ni. Balik kepada yang pakar lah. Sekarang bila ada orang senak perut pun hantu.
Pasal dalam pemikiran bomoh dia tak ada. Dia tak ada. Dia yang tahu hantu raya, tak hantu raya, pelesit. Tak pelesit, saka. Kan? Apa orang sakit kena kanser pun hantu. Terus dia kata kadang-kadang hantu heran. Macam mana aku terbabit pula? Aku tak ada kes pun. Tapi bagi sebuah universiti untuk keluar benda ni, tempat akademik, sangat tidak wajar. Universiti tempat research, tempat bercakap benda. Untuk nak membangun, orang tak cakap pasal jin. Jin alam dia. Ada surah jin. Tapi ni semua jin, kena sakit perut jin, muntah jin, orang aksiden jin. Kedai tak laku jin. Saya buka kedai, restoran tak laku sebab ada orang buat. Semua pikiran kita superstitious. Semua masuk dalam kepala dan kita tak boleh bergerak. Dan saya rasa pemangkin benda ni, selain daripada Raja Bomoh tu yang dah diistihar apa, pemangkin benda ni sebahagiannya golongan agama. Tangkap hantu. Sakit pun sakit hantu. Tuan-tuan pergilah, saya bukan nafikan sihir ada. Tapi tuan-tuan pergilah, orang yang selalu cakap pasal hantu, tuan-tuan pergilah tahun depan ke rumah dia, mesti cerita hantu lain pula. Betul. Dia kata ni sakit ni, ada saka. Habis saka tu, besok mai pula, tahun depan kita jumpa dia, ada orang sebelah hantar setan. Esok kita pergi pula, anak dia. Itu saja pikiran dia. Tuan-tuan pergilah, kenalilah orang yang suka macam ni. Itu kerana syaitan telah menguasai dia. Syaitan telah kuasai dia. Tapi kalau orang yang tak ambil kisah sangat benda ni, dia tak jadi benda macam tu. Terima kasih banyak. Ni banyak ni soalan ni, tak nak jawab. Arab terhadap Yaman, keperluan dia apa? Pertama, ini memang politik. Saya berpendapat, wallahu alam, gerakan Syiah di Yaman mesti dikekang. Itu saya rasa kita tak berbeza. Tapi bagaimanakah nak kekang gerakan Syiah di Yaman? Itu sama ada rakyat Yaman sendiri ataupun orang luar kena tolong mereka. Kalau tidak, mereka akan dikuasai. Adakah Saudi masuk tu kerana dia nak lawan Syiah? Saya tak tahu. Tapi saya agak, kerana dia melihat ancaman mereka yang nak datang ke sempadan dia. Dan juga bantuan Iran kepada mereka ni yang boleh mengancam dia. Terutama lagi apabila mereka ni provoke, kata kononnya nak masuk ke Mekah, nak ni, nak kosok. Benda tu membangkitkan ni dia. Tapi saya lihat di sudut yang lain, jarang negara Arab ni bersatu padu untuk mengambil tindakan kepada satu negeri, melainkan dalam kes ni. Saya harap untuk masa depan, jika mereka, pasal King Salman ni dia baru, tak tahulah sejauh mana efektif dia, tapi kalau mereka mampu untuk bersatu padu dalam kes Yaman, mudah-mudahan mereka dapat bersatu padu sama seperti King Salman kata, yang berikutnya kita mesti berfikir tentang Palestin. Kalau betul, sesuatu yang baguslah. Dan ramai orang condemn, dan media barat pun duk condemn tentang pengeboman yang dilakukan oleh tentera bersekutu ni, Arab ni, terhadap Syiah ni. Memang kita pun kalau bunuh orang awam, kita condemn dia. Tapi barat lupa, serangan mereka di Syria dan Iraq telah membunuh jauh lebih banyak lagi. Kenapa kita tak condemn? Mereka juga telah menyerang dengan sekutu mereka. Mereka langsung, bukan orang Amerika, UK, France dan Jordan dan beberapa negara, Mesir, yang campur mengebom rakyat Syria. Dan betulkah mereka mengebom ISIS? Kalau mereka betul bersatu ke bawah ISIS, Saddam Hussein pun tumbang dengan segala kekuatannya. ISIS tak tumbang-tumbang lagi. ISIS bukan satu kerajaan yang besar, bukan ada jet fighters macam mana yang Saddam Hussein ada. Kenapa tak boleh tumbang? Kerana mereka tak tumbangkan ISIS sebenarnya. Mereka bom orang awam. Tapi kenapa kita tak bantah mereka bom orang awam? Kerana media mereka kuasai. So
Ini semua politics. Dan kita keliru, kita duduk pada zaman fitnah. Inna baida yadai sa'a sinin qad da'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Sebelum berlakunya kiamat, ada tahun-tahun yang membohongi manusia. Dikatakan benar orang yang bohong, dikatakan bohong orang yang benar, dikatakan amanah orang yang khianat, dan dikatakan khianat orang yang amanah. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, dan akan bercakap pada zaman itu ruwaibidah. Qalu wa man ruwaibidatu ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala ta'fihun nas yatakallam fi amril ammah. Manusia selekeh tapi bercakap dalam urusan awam. Orang tak ada tahu apa bercakap. Lagi dia cakap, lagi orang confuse. Tengoklah negara kita pun jam. Bukan bagi penerangan, lagi orang penat. Orang pula tak faham, hang juga faham. Jadi ini satu benda yang kita nak kena alert dan kena lihat semua peristiwa-peristiwa ini secara keseluruhan. Jangan kita ambil bom Saudi. Saya simple, saya tidak support politik Saudi ke apa. Saya tak ada, saya bukan pelajar Saudi. Tapi kita mesti adil. Kadang orang kata, kenapa Saudi tak pergi bom Israel? Orang Mesir tanya. Saya nak tanya, pasal apa kau tak tanya kenapa kerajaan Mesir tak bom Israel? Dia yang dekat, tentera dia lagi kuat. So kita pun tengok Saudi tak bom Israel, Saudi agent Amerika. Saya bukan pro Saudi, atau nak buang sikit Saudi Wahabi ya kan. Habis tu Azhar ada di Mesir, dia bukan saja tak bom Israel, dia halang lagi siapa? Dia protect lagi Israel. Ada kedutaan Israel lagi di Kairah. Kenapa tak kata tu ni ahli sunnah Asy'ariyah? Pasal dia dipersetujui oleh ahli Jumaah, bekas mufti apa? Mufti Mesir, hubungan dengan Israel. Jadi kita main politik. Orang tengok kelok satu artikel, kita pun ulah artikel. Tafih, kita selekeh, kita tak dapat memahami isu secara keseluruhan. Ini semua politics. Ini semua hari-hari sebelum kedatangan Dajjal yang menipu manusia. Terima kasih banyak. Ada lagi soalan? Nanti tahun depan lah. Saya ingin menjemput semua sahabat-sahabat semua. Jangan ini bai'ah, ini bukan majlis bai'ah ke perkampungan sunnah di Perlis pada 8, 9 dan 10. Pergilah tuan-tuan, kita ada program yang penuh, dan tuan-tuan bolehlah pergi berjalan pergi beli harum manis. Saya jemput semua ke Perlis. Mudah-mudahan semua kita jumpa lagi insya-Allah.